Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan semasa 3 bersama saya, Faiz Syahirah Nizam. Strategi kerjasama Malaysia-Indonesia untuk memerangi lobi anti minyak sawit mampu memberi tekanan kepada Kesatuan Eropah EU. Ketua Pengarah Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB, Datuk Dr. Ahmad Parviz Kulam Kadir berkata, tindakan itu mungkin satu pilihan yang boleh dilakukan Malaysia dan Indonesia sebagai negara pengeluar minyak sawit terbesar dunia. Kedua-dua negara melalui Majlis Negara-Negara Pengeluar Minyak Sawit CPOPC akan mencari jalan untuk memberi tekanan kepada EU supaya Indonesia dan Malaysia tidak dibuli sewenang-wenangnya. Terdahulu, Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Komoditi, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, Malaysia mungkin menghentikan ekspor minyak sawit ke EU dan mahu menumpukan ekspor ke negara lain. Datuk Seri Fadilah akan berlepas ke Indonesia pada Februari untuk bertemu rakan sejawatannya dan pihak berkepentingan lain bagi menyusun strategi. Indonesia dan Malaysia menyumbang hampir 80% kepada pengeluaran minyak sawit global. Eropah merupakan pengimport ketiga terbesar minyak sawit Malaysia yang menyumbang 9% daripada jumlah ekspor. Bersaus secara haram, 2 buah kapal ditahan maritim Malaysia di perairan Johor Timur. Pemangku pengarah Zon Maritim Tanjung Sedili, Komander Maritim Muhammad Najib Sam memaklumkan kedua-dua kapal dari Hong Kong dan Panama itu gagal mengemukakan dokumen kebenaran bersau. Pemeriksaan mendapati kapal pengangkut dari Hong Kong dikendalikan 19 kru lelaki warga Filipina dan China berumur 25 hingga 53 tahun. Mereka ditahan pada pukul 1 tengah hari semalam di kedudukan 23.9 batu nautika timur laut Tanjung Siang. Manakala kapal tangki dari Panama dikendali 25 kru lelaki warga Ukraine, Pakistan, Iran, Georgia, India, Filipina dan Rusia berumur 27 hingga 53 tahun. Kapal tersebut ditahan pukul 4.10 petang semalam di kedudukan 31 batu nautika timur laut Tanjung Gemoh. Kes disiasat mengikut Seksyen 491B-1-L Ordinan Perkapalan Saudagar 1952. Syarikat penerbangan Batik Air diarah mengemukakan representasi secara bertulis berhubung kelewatan penerbangan dari Kuala Lumpur ke Kuching Disember lalu. Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MEFCOM tidak berpuas hati dengan penjelasan syarikat itu sebelum ini tentang gangguan komunikasi penerbangannya kepada pelanggan yang terjejas. Menurut kenyataan MEFCOM, tiada bukti mencukupi untuk membuat kesimpulan bahawa Batik Air telah mengambil kesemua langkah yang perlu melalui komunikasi dengan pelanggan terlibat. Justru menjadi kewajipan MEFCOM untuk memastikan siasatan yang objektif dan mendalam dibuat sebelum sebarang tindakan penguatkuasaan dilaksanakan. 22 Disember tahun lalu, penerbangan OD7634 dijadual berlepas dari Kuala Lumpur ke Kuching pada pukul 11.35 malam. Bagaimanapun, penerbangan yang melibatkan 170 penumpang itu ditangguhkan selama 8 jam dan berlepas pada pukul 7.45 pagi keesokan harinya. Menjelang sambutan Tahun Baharu Cina, Hospital Pakar KPJ Perlis melaksanakan program tanggungjawab sosial korporat CSR dengan sumbangan bakul makanan. Seramai 20 penerima dalam kalangan mereka yang kurang berkemampuan diraikan pada program tahunan itu. Pengarah Perubatan Hospital Pakar KPJ Perlis, Dr. Hari Ram berharap sumbangan disalurkan dapat memberi keceriaan dan meringankan beban penerima. Program serupa turut diadakan untuk semua perayaan utama dalam negara bagi merapatkan hubungan dengan golongan sasar. Beliau ditemui pada program CSR sempena Tahun Baharu Cina di Hospital Pakar KPJ Perlis. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Indra Kayangan Gan Ailing berkata inisiatif hospital tersebut satu contoh baik yang wajar diteladani pihak swasta. Selain sumbangan bakul makanan, ia turut diserikan dengan persembahan tarian singa dan pertandingan mewarna bagi kanak-kanak. Baik, sekian semasa 3. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.